Bismillah. Baik tuan-tuan, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Apa khabar tuan-tuan semua pagi ini? Tuan-tuan, alhamdulillah hari ini adalah 22 Julai. 22 Julai hari Jumaat. InsyaAllah kita akan teruskan sesi tadabbur kontok kita. Hari ini tadabbur kontok yang ke-132 bercakap tentang tema syukur. Alhamdulillah. Jom kita recall sekejap apa yang telah kita discuss sebelum ini tentang tema syukur. Pertama tuan-tuan, kita dah tahu bahawa syukur adalah satu kebijaksanaan yang besar. Luqman Al-Hakim, dia diajar untuk, perkara pertama yang dia diajar adalah untuk syukur. Syukur adalah satu kebijaksanaan yang besar. Kedua, tidak syukur adalah jalan untuk memenuhkan jahanam. Iblis laknatullah sengaja buat manusia tak syukur dengan tujuan untuk iblis penuhkan jahanam. Yang ketiga, syukur kerana kita terpilih untuk diciptakan, lengkap anggota, lengkap panca indera. Kita wajib syukur kerana terpilih untuk diciptakan dengan sempurna. Yang keempat, Allah tak perlukan hambanya untuk syukur. Namun Allah tak redha hambanya tak bersyukur. Wallahu alam. Hari ini kita nak semak firman Allah daripada surah An-Naml. Surah An-Naml. Kita semak surah yang ke-27, kita semak bermula dengan ayat 73. Yang utamanya ayat 73. Ayat lepas tu sampingan-sampingan. Kita utamakan ayat 73. Tuan-tuan, ayat 73, jom kita semak sama-sama. Ini ayatnya. Ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna rabbaka la dzu fadli 'ala nas." Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar, sangat-sangat, perkataan Allah dekat atas tu. Wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nas. Tuhan kamu betul-betul sangat-sangat mempunyai kurniaan yang melimpah-limpah buat umat manusia. Ayat itu cakap direct bahawa Allah bagi nikmat terlalu banyak, melimpah-limpah buat umat manusia. Terlalu banyak sehingga kan Allah menyebut di situ, Allah bagi terlalu banyak, walakin aksaruhum la yashkurun. Namun kebanyakan manusia tidak syukur. Allah bagi melimpah-limpah terlalu banyak, namun kebanyakan manusia mereka tak syukur. Tuan-tuan, statement ataupun dakwaan daripada Allah, saya guna perkataan dakwaan. Sebenarnya ia bukan dakwaan, dia fakta. Sebab ia datang daripada Quran. Namun sebelum kita nak menyebut ia fakta, saya nak guna perkataan dakwaan. Satu klaim, satu dakwaan daripada Allah dalam surah ini, Allah beri nikmat, kurniaan terlampau banyak. Lazul fadlin 'alan nas. Tuhan bagi terlampau banyak, terlalu banyak, melimpah ruah buat manusia. Sekarang, tuan-tuan tanya diri sendiri, adakah Allah bagi sikit kepada tuan-tuan ataupun Allah bagi terlampau banyak? Jawab soalan itu. Maka tuan-tuan, kalaulah kita ikhlas kepada diri kita sendiri, tuan-tuan tak duduk rumah setinggan. Tuan-tuan yang ada depan komputer ni, tuan-tuan yang ada depan phone ni, tuan-tuan tak duduk rumah setinggan. Rumah yang tuan-tuan tak berapa nak puas hati sekarang tu, rumah itu dah terlampau banyak daripada yang tuan-tuan perlu. Kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ni bukan orang yang berjalan kaki ke sana sini. Tuan-tuan Allah kurniakan kenderaan, basikal ke, motosikal ke, kereta ke, dan majoriti tuan-tuan boleh kata semua ada kereta. Allah bagi sebenarnya terlampau banyak. Walakin aksaruhum la yashkurun. Tapi majoriti manusia, mereka ni tak reti syukur. Kebanyakan mereka tak syukur. Kalau kita ikhlas dengan diri kita sendiri, bukankah tuan-tuan sedang tonton saya sekarang melalui komputer, melalui telefon, dan tuan-tuan ada internet dekat telefon tuan-tuan tersebut, yang mana tuan-tuan boleh live dengan saya pada pagi ini? Ini bermaksud Tuhan bagi kepada tuan-tuan terlampau banyak. Ada orang internet pun tak ada. Ada orang ada phone tapi internet tak ada. Ada orang tak ada internet langsung. Ada orang phone tu apa pun tak tahu.
Allah bagi terlampau banyak kepada tuan-tuan, kepada saya. Tapi ramai orang tak sedar. Allah bagi terlampau banyak. Allah bagi terlampau banyak. Buktinya, tuan-tuan, bukankah pada waktu tuan-tuan sedang bercakap ini, tuan-tuan boleh angkat tangan lagi? Dan ada sebahagian sahabat-sahabat kita dah angkat tangan begitu dan nak angkat begitu tak boleh sebab sakit. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, saya masih boleh angkat tangan. Tuan-tuan, sebahagian ramai pada tuan-tuan masih boleh angkat tangan. Allah bagi terlampau banyak. Tuan-tuan, saya boleh bernafas dengan baik. Saya tak ada lagi lah tarik nafas sakit dada kan? Sekarang tak. Dan majoriti tuan-tuan masih boleh bernafas dengan baik. Allah belum lagi menyakitkan dada tuan-tuan sebab tu tarik nafas. Sebahagian tuan-tuan lutut dah sakit. Tapi tuan-tuan, Allah hanya tarik nikmat lutut sikit je. Tapi tuan-tuan masih boleh tegakkan badan. Tulang belakang masih elok. Lutut je sakit. Tulang belakang masih elok. Maksudnya apa? Allah bagi terlampau banyak. Majoriti orang tak sedar pun. Dan kalau nak sebutlah tentang sakit lutut tu, sakit lutut ni sejak bila? Sejak lahir ke? Sejak 25 tahun lepas ke? Tak, sakit lutut ni baru 5 tahun. Gout tu kena berapa lama? Baru 3 tahun. Sedangkan sebelum itu, Allah bagi terlampau banyak. Tuan-tuan, saya rabun. Tapi rabun-rabun saya ni, Allah bagi cermin mata. Ini nikmat. Allah bagi terlampau banyak. Ramai orang tak sedar. Tuan-tuan yang menonton saya sekarang, tuan-tuan dah sarapan pagi ke belum? Sebahagian tuan-tuan sudah sarapan pagi, sebahagian tuan-tuan sedang sarapan pagi, sebahagian tuan-tuan lepas ni nak sarapan pagi, dan sebahagian tuan-tuan saya combo sekali dengan lunch. Poin dia kat sini, semua kita yang sedang menonton ni, bersama ada telah pun makan, ataupun dia tahu sekejap lagi dia nak makan di mana dan makan apa. Allah bagi terlampau banyak. Tuan-tuan tak perlu risau pun tentang apa nak makan sekejap lagi. Apa yang kita nak makan tengah hari, pagi, petang, malam sekejap lagi. Tuan-tuan dah ada dah portion tuan-tuan untuk tuan-tuan makan tersebut. Point dia, Allah bagi terlampau banyak. Inna rabbaka lazul fadlin 'alan nas. Allah bagi ni, Tuhan kamu Muhammad benar-benar telah bagi terlampau banyak kepada manusia. Walakinna aksaruhum la yashkurun. Namun majoriti manusia seolah-olah tak sedar, mereka pilih untuk tidak syukur. Sekarang tuan-tuan, instead of mata rabun kita tension, syukur Allah bagi cermin mata. Instead of sarapan pagi tadi tak sempat, syukurlah Allah bagi makan tengah hari. Instead of kita komplain terhadap benda yang tak dapat, patut kita syukur terhadap benda yang ada dalam genggaman kita, ada yang Allah telah pun bagi. Itu nama dia syukur terhadap benda yang Tuhan bagi terlampau banyak. Namun majoriti orang tak sedar. Tuan-tuan, ayat 73 itu adalah konten utama kita pada hari ini. Sebentar tadi saya sebut, Allah buat satu klaim, satu dakwaan bahawa Allah bagi terlampau banyak. Itu saya sebut awal tadi. Maka tuan-tuan, kalau kita reflect, kita tengok diri kita sendiri, Allah bukan bagi, itu bukan lagi dakwaan. Itu sebenarnya adalah fakta bahawa Allah bagi kepada setiap manusia terlampau banyak. Tuan-tuan, alhamdulillah, COVID-19 melanda ni, Allah selamatkan lagi tak kena COVID. Keluarga saya yang kecil ni, maksudnya isteri, anak-anak, belum lagi kena COVID. Dan saya harap tak kena langsung lah. Dan sebahagian tuan-tuan juga tak pernah kena lagi. Syukur. Pasal apa syukur? Allah bagi terlampau banyak. Dan sebahagian tuan-tuan telah pun kena COVID-19 tersebut. Mati ya? Tuan-tuan tak mati. Allah panjangkan umur. Bukankah sebahagian kawan-kawan kita mati? Ini menunjukkan bahawa Allah bagi terlampau banyak. Tuan-tuan, dah cucuk vaksin ke belum? Sebahagian tuan-tuan telah cucuk vaksin, sampai booster pun cucuk. Percuma pula tu. Allah bagi terlampau banyak. Bekalan vaksin kita cukup. Allah bagi terlampau banyak. Syukur. Allah hantar sedikit penyakit COVID-19. Allah hantar vaksinnya. Vaksinnya ada. Allah sediakan. Ingat, bukan Pfizer sediakan. Bukan Johnson sediakan. Bukan Sinovac sediakan. Allah sediakan. Allah turunkan penyakitnya. Allah pilihkan untuk sembuh. Poin dari sini adalah Allah bagi terlampau banyak, manusia sahaja terlupa, terlepas pandang daripada syukur. Tuan-tuan jelas? Tuan-tuan nampak apa yang saya cuba sampaikan?
Maka sekarang tuan-tuan kita baca balik. Inna rabbaka lazu fadlin 'alan nas walakinna aksaruhum la yashkurun. Manusia ini, Tuhan kamu Muhammad, benar-benar telah melimpah-limpah kurniaannya buat orang ramai, buat manusia. Namun sayangnya kebanyakan manusia ini tak syukur. Allah sambung. Tuan-tuan, saya dah sebut dah, ayat 73 adalah konten utama. Selepas ayat 73 ni, ayat 74, 75, 76, 77, saya nak sentuh sepintas lalu sahaja beberapa nikmat yang Allah senaraikan. Allah sebut, Inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar tahu apa yang tukinna suduruhum, terpendam dalam jantung hati mereka, wa ma yu'linun, dan juga apa yang didedahkan oleh mereka. Allah tahu. Mereka tu, tuan-tuan bayang diri tuan-tuan. Allah sebut tadi, Allah bagi kepada manusia terlampau banyak, melimpah ruah. Allah senaraikan beberapa nikmat yang Allah bagi kepada manusia. Untuk pengetahuan tuan-tuan, untuk pengetahuan manusia yang kurang syukur ni, Allah tahu benda dalam jantung hati kalian. Dan juga Allah tahu benda yang kalian buat terang-terang. Soalan. Apa yang Allah tahu? Benda dalam jantung hati kita, benda yang kita sembunyi. Apa yang Allah tahu? Benda yang kita buat terang-terang, benda yang kita dedahkan. Ayat lepas tu, wa ma min ghaibah fis sama' wal ardi illa fi kitabim mubin. Punyalah Allah tahu benda yang terpendam dalam dada kita, dan benda yang kita buat terang-terang. Tidak ada apa-apa yang ghaib, yang hilang, yang Allah tak tahu tentang langit dan bumi, melainkan semua telah sedia tercatat, ada tercatat di catatan yang jelas. Catatan yang jelas tu adalah apa yang kita sebut sebagai takdir. Catatan yang jelas tu merujuk kepada catatan takdir di Lauh Al-Mahfuz. Saya nak maklum kat tuan-tuan begini, ramai orang tak sedar bahawa Allah telah pun menulis takdir. Allah tahu tentang masa depan kita. Allah tahu kita mati di mana, rezekinya bagaimana, dan berikut-berikutnya. Dan tuan-tuan, bukankah everything just going to the plan, just like what Allah want? Poin di sini adalah, itu nikmat. Itu nikmat. Kita sedang usaha dan kita diajar untuk percaya kepada qada dan qadar. Tuan-tuan, kerana ada konsep qada dan qadar lah, apabila kita kehilangan sesuatu, kita tak berapa kecewa, dan apabila kita dapat sesuatu, kita tak ambil full kredit, kita bagi kepada Allah Ta'ala. Itu nikmat yang ramai orang terlepas pandang. Allah tahu benda dalam jantung hati kamu. Allah tahu yang kau semayang zuhur tadi tak berapa ikhlas. Allah tahu bahawa engkau plan tak mau puasa Ashura minggu depan ni. Allah tahu kau dah ada dalam jantung hati kau. Tapi Allah tak hukum Allah tak hukumkan terhadap benda yang kita pendam, benda yang belum kita luah, benda yang baru kita niat nak buat, benda yang belum pun kita buat, benda-benda buruk tersebut. Itu nikmat. Allah tak hukum kita lagi. Padahal Allah mengetahui sangat benda yang dalam jantung hati kita. Itu nikmat. Ramai orang terlepas pandang. Ayat berikutnya, ayat 76. Allah sebut satu lagi nikmat yang lain. Allah sebut, Inna hazal Qur'an yaqussu ala bani Israel aksara allazi hum fihi yakhtalifun. Quran ini turun, Quran ini menceritakan tentang Bani Israel, tentang ala Bani Israel. Surah ini bercerita tentang Bani Israel, banyak perkara yang Bani Israel perselisihan. Ayat lepas tu, wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Kisah-kisah perselisihan Bani Israel yang Quran rungkaikan melalui Quran ini bukanlah untuk panduan Bani Israel sangat. Sebaliknya, innahu, semua cerita tentang Bani Israel dan perselisihan mereka tu, innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Semua itu petunjuk dan kasih sayang buat tuan-tuan lah, buat saya lah, orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, bila sebut Bani Israel, tuan-tuan puji atau tuan-tuan maki? Pendek kata, sebut Bani Israel, konotasi perkataan Bani Israel tu adalah buruk. Of course tak semua. Tapi bukankah nama Bani Israel sudah buruk dah sekarang? Tuan-tuan, kita, tuan-tuan saya bukan Bani Israel. Allah telah pun bagi nikmat yang banyak kepada kita. Dengan adanya umat yang dalam konteks hari ini Bani Israel, mereka dah buat
pelbagai kebaikan dahulu yang kita contohi dan keburukan yang mereka buat dahulu yang kita jauhi. Mereka dah pun langgar dinding dahulu dan kita belajar daripada kesalahan mereka. Itu nikmat. Ramai orang terlepas pandang. Allah bagi terlampau banyak nikmat, namun kebanyakan manusia tak sedar pun, kebanyakan manusia tak syukur. Maka tuan-tuan, kita kembali kepada konten utama hari ini. Wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Tuhan kamu melimpah ruah kurniaannya kepada manusia. Walakin aksaruhum la yashkurun. Namun kebanyakan manusia tak syukur pun. Wallahu alam. So tuan-tuan, adakah tuan-tuan tak malu kalau nak terus komplain sahaja sedangkan Allah bagi terlampau banyak? Kalau saya malu untuk komplain sedangkan Allah bagi terlampau banyak. Wallahu alam. Tuan-tuan, pertama sekali hari ini adalah 22 Julai. Sebenarnya ini adalah rakaman. Saya rasa sebahagian tuan-tuan sedar bahawa video yang tuan-tuan sedang tengok ini adalah video rakaman. Sebab esok adalah kenduri adik ipar saya. Kenduri kahwin adik ipar saya. Saya sibuk sangat hari ni sebab nak buat preparation kenduri tu. Dan malam ini, tuan-tuan tengok dekat skrin, malam ini kita ada siri preview Al-Baqarah bahagian kedua. Ya, malam ni saya tetap akan laksanakan kelas itu sebaik mungkin. Saya harap siapa-siapa yang belum mendaftar, make sure dia daftar. Walaupun ini kelas yang kedua, jumpa tuan-tuan yang ikut kelas ni pada malam ini, insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Doakan majlis adik saya tu jalan dengan sempurna. Doakan program malam ini berjalan dengan baik. Doakan kemudahan untuk saya. Dan saya doakan yang sama untuk tuan-tuan. Amin. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibrah ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.